Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Hasno. Hari ini kami akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu unsur metafora dan unsur personifikasi dalam koleksi puisi Bahasa dalam Ingatan Satu Kajian Semantik Leksikal. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Nur Nadiatun Najwa binti Roslan. Yang kedua, Siti Arfah binti Nur Haridan. Yang ketiga, Nur Intan Syazwin binti Husaini. Dan akhir sekali, saya, Muhammad Arisa Zaril bin Aziz. Saya akan menceritakan bahagian pengenalan. Semantik. Semantik bermaksud satu cabang linguistik yang mengkaji tentang makna sesuatu perkataan. Kami akan mengkaji unsur metafora dan unsur personifikasi dalam koleksi puisi bahasa dalam ingatan. Personifikasi bermaksud bahasa kiasan dan dengan memberikan ciri-ciri manusia kepada bukan manusia. Metafora pula menurut Hawkes merupakan satu jenis proses linguistik di mana aspek-aspek tertentu sesuatu objek dipindahkan kepada sebuah objek yang lain supaya objek yang kedua itu dilihat seakan-akan objek yang pertama. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan dengan menceritakan objektif kajian. Objektif kajian kami ialah mengenal pasti unsur metafora dan personifikasi dalam puisi bahasa dalam ingatan. Objektif kami yang kedua ialah menghuraikan unsur metafora dan personifikasi dalam puisi bahasa dalam ingatan. Seterusnya, bahan kajian kami merupakan buku koleksi puisi yang bernama Bahasa dalam Ingatan yang merupakan karya Zam Ismail yang diterbitkan pada tahun 1943 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini mempunyai sebanyak 70 koleksi puisi tradisional. Buku ini juga mempunyai 3 bahagian utama yang disusun mengikut lingkungan tahun puisi-puisi tersebut. Antaranya ialah suara, bahasa dalam ingatan dan banjir prasangka. Bagi kaedah kajian pula, kami telah menggunakan kaedah kepustakaan. Kami telah mengkaji kesemua puisi yang terdapat dalam buku tersebut untuk mendapatkan data sepenuhnya. Namun, tidak kesemua koleksi puisi dalam buku bahasa dalam ingatan mempunyai unsur metafora atau personifikasi. Oleh itu, kami telah membuat penelitian dengan mengenal pasti kesemua puisi yang mengandungi unsur metafora atau personifikasi. Kemudian, kami akan menghurai unsur-unsur tersebut kepada 3 bahagian utama berdasarkan kandungan buku koleksi puisi tersebut. Seterusnya, ayuh kita lihat pada bahagian dapatan kajian. Pada bahagian ini, pengkaji telah meneliti koleksi puisi dengan membahagikannya kepada 3 bahagian utama berdasarkan kandungan buku. Berdasarkan buku ini juga terdapat 3 tajuk besar puisi yang bertajuk Suara, Bahasa dalam Ingatan dan Banjir Prasangka. Pengkaji juga telah membahagikan unsur metafora dan personifikasi dalam ketiga-tiga bahagian tersebut. Pengkaji juga telah menghuraikan puisi-puisi tersebut berdasarkan unsur-unsur yang dikaji dan konteks dalam puisi. Seterusnya, ayuh kita lihat pada bahagian pertama antologi puisi ini yang dinamakan sebagai Suara. Pada bahagian ini, pengkaji telah menganalisis beberapa puisi yang terkandung dalam bahagian ini. Puisi-puisi yang dianalisis pada bahagian ini bertajuk Bahawa yang Indah Itu Menyakitkan, Yang Ada Pada Kita, Jakarta Oh Jakarta, Air Papan, Tikus-tikus Lapar dan Di Sebuah Perhentian Kereta Api. Seterusnya, ayuh kita lihat pada aspek metafora terlebih dahulu. Dalam bahagian ini, terdapat penggunaan aspek metafora di dalam puisi Bahawa yang Indah Itu Menyakitkan pada rangkap yang ketiga. Contohnya, ruang waktu dan larutan zaman. Seterusnya, terdapat juga penggunaan aspek metafora di dalam puisi Yang Ada Pada Kita pada rangkap yang ketiga. Contohnya, api perpaduan. Selain itu, terdapat juga penggunaan metafora di dalam puisi Jakarta Oh Jakarta pada rangkap yang keempat. Contohnya, umbut-umbut kecewa.
Terusnya, ayuh kita lihat pada aspek personifikasi. Jika dilihat pada puisi Air Papan, terdapat penggunaan aspek personifikasi dalam rangkap yang pertama. Contohnya, cinta nelayan yang terhempas dan cinta petani yang hangus. Seterusnya juga terdapat penggunaan aspek personifikasi dalam puisi Tikus-tikus lapar pada rangkap yang kedua, iaitu pintu-pintu jebak menganga. Terdapat juga aspek personifikasi digunakan di dalam puisi di sebuah perhentian kereta api pada rangkap yang ketiga. Contohnya, meja yang tenat. Sekarang, ayuh kita beralih pada contoh ayat bagi penggunaan metafora dan personifikasi. Terlebih dahulu, ayuh kita lihat pada aspek metafora. Pada puisi yang ada pada kita pada rangkap yang ketiga, dibakar api perpaduan. Api merupakan elemen konkret dalam metafora tersebut. Api bermaksud boleh dilihat dan disentuh, sesuatu yang panas dan sifatnya membakar. Perpaduan pula merupakan elemen abstrak dalam metafora tersebut. Perpaduan bermaksud amalan bersatu padu. Secara metaforanya, api perpaduan dalam rangkap tersebut bermaksud perpaduan yang tidak berhasil dan memburukkan nama manusia. Pada bahagian personifikasi pula, contohnya dalam puisi di sebuah perhentian kereta api dalam rangkap yang ketiga, di atas meja yang tenat. Meja yang tenat merupakan aspek personifikasi yang digunakan oleh penulis yang menggambarkan keadaan sebuah meja yang sudah uzur, lama dan telah rosak. Terima kasih Arfah. Saya akan teruskan dengan bahagian saya iaitu Basah dalam Ingatan pada tahun 1981 hingga 1990. Terdapat beberapa puisi yang hadir unsur metafora dan personifikasi. Contohnya, dalam puisi Lupakanlah Tuhanmu, terdapat satu unsur metafora pada rangkap pertama iaitu mahkota rasa. Dalam puisi Bagaimana Akhirnya Nanti, unsur metafora hadir dalam rangkap ketiga dan keempat iaitu ombak kekalutan dan debu-debu penyesalan. Bagi contoh personifikasi pula, kita dapat lihat pada puisi Satu Pagi di Kampung Tekek Tioman pada rangkap 1 iaitu udara nyaman menerkam wajah dan rangkap 2 mentari yang mengintai. Dalam puisi Perjalanan ke Takengon, unsur personifikasi dapat dilihat pada rangkap 4 iaitu selagi kemiskinan meniduri ranjang usia. Seterusnya, contoh bagi unsur metafora boleh dilihat dalam puisi Bagaimana Akhirnya Nanti pada rangkap ketiga. Apakah kita di sini beristirahat pada sebuah pemakaman, lantas pasrah, kemudian biduk itu akan hanyut, sendirian di bawah ombak kekalutan, air pasang perbani pun melanda. Unsur metafora dalam puisi ini dalam rangkap ketiga ialah ombak kekalutan yang terdiri daripada dua unsur iaitu unsur konkret, ombak, dan abstrak iaitu kekalutan yang bermaksud keadaan yang huru-hara dan tidak aman. Penggunaan kekalutan melambangkan keadaan ombak yang sangat kuat sehingga menyebabkan biduk hanyut. Bagi personifikasi pula, kita dapat lihat dalam puisi Kuala Lumpur. Pada rangkap pertama, ketika memperingati kelahiran kota itu, demikian keresahan semakin terasa. Batu-batu tumbuh menelan pembangunan, melupakan sejarah kebiadapannya. Unsur personifikasi dalam rangkap ini ialah batu-batu tumbuh menelan pembangunan. Menelan yang dimaksudkan ialah perlakuan manusia digunakan pada benda lain selain daripada manusia. Ianya menggambarkan bangunan-bangunan yang giat dibina melebihi pembangunan yang sedia ada. Terima kasih kepada saudari Intan. Seterusnya, berikut merupakan bahagian ketiga dapatan kajian kami iaitu koleksi puisi yang terkandung bawah puisi Banjir Prasangka. Puisi ini berada dalam lingkungan tahun 1991 hingga 1992. Terdapat sebanyak 16 puisi yang terdapat di bawah tajuk Puisi Banjir Prasangka.
Namun, hanya terdapat 7 puisi yang mempunyai unsur metafora dan 4 puisi yang mempunyai unsur personifikasi. Berikut merupakan salah satu contoh ayat yang mengandungi unsur metafora dan unsur personifikasi yang terkandung dalam koleksi puisi Banjir Prasangka. Dalam puisi Perkahwinan pada rangkap kedua, terdapat unsur metafora iaitu layar pengorbanan. Penggunaan metafora dalam rangkap tersebut adalah ingin menyampaikan tentang permulaan kehidupan seseorang yang memerlukan untuk melakukan pengorbanan apabila memasuki alam perkahwinan. Seterusnya, unsur personifikasi dapat dilihat dalam salah satu puisi iaitu Pembangunan Kemanusiaan pada rangkap kelima iaitu kepahitan menjelma menggigit urat nadi. Perkataan menggigit merupakan perbuatan manusia yang diberikan kepada objek. Dalam rangkap tersebut, unsur personifikasi digunakan bagi menggambarkan impak negatif yang akan dialami oleh manusia apabila terlalu lalai dengan teknologi moden. Sebagai kesimpulannya, kajian ini memfokuskan sepenuhnya terhadap unsur metafora dan unsur personifikasi yang terdapat dalam koleksi puisi iaitu Bahasa dalam Ingatan. Pengkaji meneliti kesemua puisi yang terdapat dalam buku tersebut yang mengandungi 3 bahagian utama iaitu suara, bahasa dalam ingatan dan banjir prasangka. Pengkaji mendapati tidak kesemua puisi-puisi dalam buku tersebut mempunyai unsur metafora dan unsur personifikasi. Sebagai kesimpulannya, pengkaji mendapati penggunaan unsur metafora melebihi penggunaan unsur personifikasi dalam koleksi puisi tersebut.